Majlis kita hari ini ialah majlis yang diberi peluang oleh SPR bagi parti-parti memberi penjelasan kepada pengundi dalam 12 hari untuk meyakinkan pengundi akan kebaikan Barisan Nasional. Itu sebenarnya tujuan kita ni. Jadi kita kena convince. Tetapi saya tadi fikir-fikir di belakang, nak convince apa? Semua-muanya ni ialah orang yang menyokong Barisan Nasional. Tu dengar bunyi tu. Mana dia boleh orang kata menyorok, tak menyorok dia. Jadi kalau macam itu gayanya dah tentu, maka tadi Datuk Adam masa dalam ucapannya tadi, semua kita ni penyokong Barisan Nasional ke? Kalau dah begitu katanya, tak payah lagi kita sembang pasal nak menyokong Barisan Nasional ni. Cuma mari kita pujuk hati kita, kenapa Barisan Nasional ini perlu kita tentukan dia kembali menjadi teraju pemerintahan negara kita ini. Memujuk hati kita sendiri. Nampaknya pada PRU 14 ombak, wave, ombak. Kalau kita pergi pantai, ombak itu nampak berat ke hala pembangkang tu, berat benar bangkang tu, sampai tak boleh menjawab kita, tak boleh berbunyi kita, tak boleh kita nak bagi fakta untuk membalas apa yang dia cakap tu. Anak kita datang bagi kita macam ini alasan menantu kita datang balik dari Kuala Lumpur, cerita semuanya tak elok saja Barisan Nasional ni. Abah mana tahu saya dari Kuala Lumpur, abah. Saya dekat dengan loceng. Loceng tu apa? Dekat dengan loceng katanya berdentum-dentam sana tu, saya mendengar. Abah mana tahu kat sini nebang pisang aja dia kata. Dia cerita kat kita sampai kita tak boleh nak menjawab. Itu wave dipanggil. 1MDB-nya, janji-janjinya yang dicakapnya itu, apa dihendaknya jadi cakapnya, dihenyaknya kita, sehingga kan seorang anak kata, bah, hutang PT-PTN saya bah 30,000, adik 30,000, kakak 30,000, kerja je saya esok, saya kena potong gaji untuk bayar PT-PTN. Bah, kali ini parti yang itu kata kalau dia menang semua itu tak payah bayar ya. 90,000 bah. Apa tugas kita bah? Kita masuk dalam tempat mengundi, bagi 2 saat mengerjakan itu. Ada ke 2 saat? Mana ada 2 saat? Dah tak ada hutang bah. Berapa punya seronok bah. Terus cerita lagi, tol pula lagi, minyak turun lagi, macam-macam yang ditawarkannya, hutang Felda tak payah bayar. Akhirnya wave itu telah menyebabkan kita terjebak kepada suatu keadaan tak boleh menjawab dah. Anak aja bercakap, tok tak bercakap, bapak tak bercakap lagi dah. Akhirnya ada bapa yang menurut kehendak anak memberi undinya kepada parti pembangkang. Kalahlah kita. Kemenangan yang diperoleh oleh mereka itu ialah kemenangan yang kalau main bola tu kira foul lah. Dia tendang bawah apa ni? Bawah pusat ni. Dah teruk tu, dia teruk dipukul kita. Akhirnya semua yang dijanjinya tak boleh dibuat. Semua yang dijanji yang tak boleh buat. Jadi dia menang tadi dalam faul, dalam istilah agama kita kata melakukan pengkhianatan kepada pengundi untuk dapatkan kuasa. Dapat kuasa bukannya untuk nak membangunkan negara, untuk membalas dendam, nak masukkan jail semua orang yang pernah berjasa kepada negara dan sebagainya ini, niatnya lain, bukan nak membangunkan negara. Bila tertubuh aja kerajaan,
Malam itu juga dikerjakannya Datuk Najib. Datuk Najib ni punyalah special orangnya. Kalah dia angkat tangan. Padahal tentera di bawah dia lagi. Sultan-sultan menyokong dia lagi. Anak buahnya macam saya ni, kalau dia kata jom kita ke jalan raya, saya terjun. Mempertahankan dia. Dia tak buat macam itu. Yang macam di Anwar buat, semua orang buat, dia tak buat macam itu. Demokrasi dah buat keputusan, saya angkat tangan, fadal masuk ke pejabat. Malam tu juga satu polis menggali, ingat kan? Pergi heret dia, tangkap dia, barang beg tangannya dan sebagainya. Itu kan tujuan memalukan, dihinakan, menghina orang. Kesilapan demi kesilapan, kesilapan demi kesilapan, kesilapan demi kesilapan. Akhirnya 22 bulan tak boleh tahan dah. Dia bermula dari Selangor, MN, ingat tak? PAS dengan UMNO bergabung. Pilihan raya pertama tak menang juga kita. Yang kedua, yang pertama UMNO menang, PAS tak bertanding. PAS tolong kita. Tapi pentolongan itu belum kuat sangat. Yang kedua di Selangor juga, PAS pula bertanding. UMNO menolong, kalah juga. Lepas itu yang ketiga, Semenyih, keempat, lima, enam, tujuh tempat Tanjung Piai, Slim River, dia orang kalah menjunam-junam pasal kekuatan dua parti ni. Kekuatan dua parti ini berlangsung, maka puak itu dah kata ini tak boleh jadi ni. Nampaknya PRU 15 mesti kita kalah kalau macam ini berterusan. Maka Sheraton punya gerakan berjalan, maka kecil hati benarlah Mahathir ni. Dia pun lepaskan jawatan Perdana Menteri. Macam mana dia boleh terlepas pandang? Dia 22 tahun jadi Perdana Menteri. Apa terlepas pandangnya? Dia kata dia pun letak jawatan. Dia ingat bila dia letak jawatan, dia seorang aja. Dia seorang aja. Rupa-rupanya dalam perlembagaan, Perdana Menteri kalau melepas jawatan, kabinet semua hancur. Baru dia tahu. Kelang kabut, satu demi satu, sehinggalah akhirnya Johor ini, dia kata Johor tak patut ada pilihan raya. Dalam masa dia bercakap tu, 27, ni tak payah saya terang satu-satu. 27. Siapa yang memenangkan? Siapa yang menyebabkan bil itu lulus? Speaker kan? Kalau pada dalam pemilihan ini 27 pembangkang tu semua sokong kita, tak payahlah ada pilihan raya. Pasal menunjukkan dia menyokong. Ini dia tak menyokong. Dia kata tak perlu pilihan raya, tapi dia tak menyokong. Dia terperangkap dengan mainan dia sendiri. Apabila Datuk Hasni buat keputusan, jumpa tuanku, bubarkan negeri, Johor pilihan raya. Bila Johor pilihan raya, veteran pada pilihan raya 14 tak terlibat langsung. Kita menengok dari jauh saja. Tapi selepas peristiwa-peristiwa ini, kita telah mengemaskinikan. Ianya dimulakan oleh Datuk Osman Jais di Tanjung Piai. Veteran turun dengan sangat kemas. Dan saya nak bagi tahu sebagai ketua penerangan, veteran ni kalau nak bekerja pergi panjat pokok pasang bendera dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Itu zaman veteran ni masa dia umurnya 17-18 tahun dulu. Lutut dah letih. Semayang pun atas kerusi. Jalan naik bukit menungap. Tahu menungap? Tak lalu dah. Tetapi veteran ni jangan lupa dia ada pengalaman 50 tahun, 60 tahun dalam parti. Menyelesaikan masalah. Dia ada masalah. Dia ada networking dan sebagainya. Otaknya masih ada idea. Bercakap masih boleh lagi. Datuk Abdullah jangan main-main tu kalau bercakap tu kan. 2-3 jam dia tak kisah tu. Tentunya. Itulah veteran. Jadi Datuk Osman kata mari kita perkenalkan Otai. Otai ni O tu orang. T tu tua. A tu ada. I tu idea. Jadi Otai. Mari kita
positifkan perkataan otai. Otai itu biasanya kita kata orang tua teruk lah. Tapi mari kita positifkan istilah tu. Otai itu maksudnya orang tua ada idea. Orang tua ada ilmu. Tapi kekuatan dah tak ada lagi. Jadi apa kita nak buat? Maka datang satu pendekatan kita. Ini penerangan nak bagi tahu ni. Apa pendekatan kita? Tugas veteran ialah membantu bahagian. Bantu cawangan. Untuk mengemaskan atau menolong apa je yang patut dibuat bagi melancarkan gerakan-gerakan memenangkan hati dalam pilihan raya ni. Maka kita telah mencetak satu poster yang kita namakan Keluargaku Pengundi BN. Keluargaku Pengundi BN. Tak ada kita bawa ni hari ni ya. Keluargaku Pengundi BN. Sekejap lagi dibawa. Keluargaku Pengundi BN ni, oleh kerana kita hanya ada ini dengan boleh cakap, maka kita kata macam ini. Adapun tugas veteran ni sekarang ialah nak menolong ni apa dia? Veteran ni mesti dia tok atau dia nenek. Veteran ni umur 55 tahun ke atas. Tok dengan nenek dua pengundi. Tok dengan nenek ada anak satu. Anak satu tu kahwin, dia ada satu menantu. Jadi anak satu, menantu satu, dua pula. Dan empat. Empat pengundi. Kemudian, Tok ini ada dua cucu. Jadi 6. Dia ada 6 pengundi. Jadi setiap veteran mesti pastikan 6 orang ini menjadi pengundi kepada BN pada hari mengundi tersebut. Kita kena mula kembali semula supaya ayah dengan cucu mesti dengar cakap tok. Tak boleh kita biarkan cucu kita ni sesat larat, ngikut dah apa-apa ni. Kita kena asuh dia balik semula, supaya sekurang-kurangnya 5 tahun sekali ikutlah cakap tok. Yang lain suka tinggal lah. Maka kita telah membuat Datuk Osman Jaiz dengan kemasnya, dia dibaginya saya satu kertas di sini, menyebutkan tiap-tiap bahagian tu ada berapa veteran, tiap-tiap bahagian, tiap-tiap dun tu ada berapa veteran. Dijumlahkan semua veteran, saya tengok kat sini, semua veteran di negeri Johor ada 295,093 orang. 295, itu dipanggil apa? Saluran berapa tu? 5, 6. Kok yang satu ya? 1, 2. 1, 2 tu veteran. Maka kalau 295,000, kita ambil genap. 295,000, cuba kita kali 209,000 tu kali 6. 6 yang dia kena jaga tadi. Dia orang dah kira banyak kali lah, di mana majlis pun saya suruh dia ambil kalkulator, tengok 2.7 juta pengundi akan mengundi Barisan Nasional. Di bawah 295. Kerana calon itu pun sendiri cucu veteran, ataupun calon itu anak veteran. Bermakna semua ni ada veteran di atas ni yang jaga. Masuk semua di bawah dia 1.7 juta, sedangkan pengundi seluruh Johor 2.7 juta. Kalau 1.7 juta semuanya mengundi Barisan Nasional, maka hanya 1 juta aja yang tak mengundi. Habislah menang semua kita. Ini yang dikatakan kita ada idea. Tapi macam mana nak laksana? Maka kita berharap sangat, lepas ini dah kita aktifkan di sini, PRU 15 besok ini akan kita jadikan gerak kerja yang mesti dibuat oleh veteran. Yang tadi kita kata poster tadi, Keluargaku Pengundi BN, hendaklah ditampal di depan tiap-tiap rumah, tampal besar. Dari 50 meter nampak terang, boleh baca Keluargaku Pengundi BN. Otai kata ini boleh jadi tangkal. Tiap-tiap rumah kita pasang, apabila parti-parti lain datang, Assalamualaikum, dia ada lambang lain. Nak kempen ke? Cuba baca kat situ. Oh, lari dia semua sekali. Tangkal. Hantu raya semua lari.
Jadi mereka tu hantu raya. Tangkal itu menyebabkan hantu raya semua lagi. Tak payah buang masa lah kat sini katanya. Ini pengundi BN semua. Ini gerak kerja yang kita ada idea. Tapi nak kedekat tak ada lagi. Perlu juga anak cucu pergi nampal-nampal. Ini ialah gerak kerja yang diperkenalkan oleh veteran. Saya menjelaskan ini supaya tidak ada sanksi-sanksi. Nanti orang kata ada juga veteran tu yang baru umur 55, agaknya ni nak bertanding ketua balik ni. Berbahaya. Jadi kita tak hendak yang perkara-perkara macam itu berlaku. Kita kata biar veteran melaksanakan kerja-kerja yang macam ini. Tuan-tuan, ombak tadi cukup kuat sekarang. Dan yang Duli Yang Maha Mulia tuanku sangat tersinggung dengan PH yang dapat menang PRB 14. Apabila Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, bukan main-main, bukan orang-orang main-main. Perdana Menterinya Melayu. Tapi yang berkuasa DAP. Kemudian dia sendiri melantik orang yang berkuasa. Siapa hakim negara? Siapa? Melanjun sebenarnya. Kristian. Kemudian peguam negara siapa? Tommy Thomas. Ini orang penting dua ni. Ketiga, Menteri Keuangan siapa? Lim Guan Eng. La ilaha illallah. Diletaknya tiga ni yang sangat penting di jawatan yang sangat penting. Orang ini pada waktu itu, ini yang kata Duli Yang Maha Mulia Sultan kecil hati. Apa kecil hati? Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih itu dalam kalangan perairan negeri Johor. Sejarah menunjukkan Singapura itu asalnya termasik. Merdeka tahun 1963, keluar daripada Malaysia 1965. Sedangkan Batu Putih ini sebelum itu lagi. Tetapi kita kalah dalam perbicaraan kerana tak cukup bukti. Bila dah kalah, kita cuba menyiasat balik semula. Dia ada bagi edah. Dalam masa sekian-sekian tahun katanya ada edah boleh rayu balik. Kalau ada dapat bukti baru. Masa Barisan Nasional kemarin dah siap bukti baru, dah dapat. Bukti baru dah dapat. Dan bukti baru itu meyakinkan kita bahawa Pulau Batu Putih memang kerajaan Johor punya. Maka edah itu dah nak habis 2-3 hari lagi. Tun Mahathir telah dipengaruhi oleh Lim Guan Eng kerana Lim Guan Eng ni DAP. Parti yang menuntut belah sana tu PAP. Mereka ni anak beranak, adik-beradik. Maka dia telah kata kita tak payah merayu. Biarkanlah keputusan tersebut. Ini sebenarnya mengganggu tidur tuanku. Kerana dia melihat parti yang dapat pemerintahan ini tidak dapat mempertahankan kedaulatan tanah air. Tanah air itu memang Malaysia, tetapi Johor terasa benar. Ini ialah kesalahan Tun Mahathir. Ini yang kita kata tadi, bahawa kita kena yakinkan diri kita, Barisan Nasional mesti kita berikan semula mandat. Dan di negeri Johor kita dapat lihat adanya ikhtiar Johor. Ikhtiar Johor ni, kalau sesiapa belajar ilmu tauhid, adapun manusia itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ikhtiar bagi menentukan qada dan qadar Allah itu. Daripada qada boleh pergi ke kadarnya, boleh berubah, tetapi dengan ikhtiar. Maka hukum itu kita panggil hukum ikhtiari. Saya sebagai lulusan daripada College Islam Kelang tak tahu, melihat agaknya Datuk Hasni ni siapalah orang yang menasihatkan dia sampai dia mengambil istilah ikhtiar Johor. Jadi bila kita sebut ikhtiar yang dia tulis semua tu baru dapat dilaksanakan melalui ikhtiar pertama. Apa dia ikhtiar pertama? Semua kita mesti gotong royong, ajak semua pengundi meyakini Barisan Nasional, Barisan Nasional dapat memerintah. Itu ikhtiar pertama kita. Itu bukan ikhtiar calon.
Itu ikhtiar kita jentera-jentera ni semua. Kita kena berikhtiar meyakinkan rakyat mengundi Barisan Nasional. Sama itu baru boleh. Calon-calon ni baru dipilih, dia pun tak tahu apa nak buat. Ikhtiar kedua, apa nak kita buat? Ini 1, 2, 3, semua 4, 3,200 rumah generasi kedua di Felda nak buat. RM150 setahun untuk budak-budak sekolah, semua dah tulis dah semua ni. Itu semua bila kita dah tubuh kerajaan, kita buat macam ni je dah. Pasal ini semua akan dilaksana dan ikhtiar diusahakan pula oleh calon-calon yang kita menangkan dalam pilihan raya. Mereka yang terpaksa buat. 100 hari yang pertama, mereka akan cerita kat kita apa yang dia dah buat. Setahun cukup bulan 12, dia kena terang kepada rakyat apa yang dia janji kemarin dah buat ke belum. 2 tahun apa, 3 tahun apa, 4 tahun. Tahun kelima nak pilihan raya balik semula. Rakyatkan mana yang dah sudah. Ada tak yang belum? Berapa persen di sini? Rupanya ini ialah kehendak generasi baru. Supaya kerja berancang. 5 tahun gerakkan usaha untuk memajukan negara. Dan kita menganggap PKR akan buat. Kerana mereka kata kita mesti buat pembaharuan. Kita ingat muda nak buat. Kita ingat pejuang nak buat. Rupa-rupanya usaha ikhtiar ini kembali semula kepada UMNO. Kerana UMNO ini makhluk yang dikurniakan oleh Allah. Dia bertaraf keramat. Maka nampaknya usaha membina negara ini Allah wahyukan semula kepada ahli-ahli UMNO. Sebab itu apabila Abah kata, ni Abah balik ni. Bila Abah kata barang siapa keluar dari UMNO maka adalah hukumnya ibadah. Siapa meninggalkan parti UMNO hukumnya ibadah. UMNO itu katanya udah masuk longkang. UMNO itu udah apa lagi kata dia? Apa lagi tolong saya? Apa disebut lagi? Tunggang langgang. Tunggang langgang tu mabuk tahu. Dia katanya UMNO tu, tuan, dia jadi wakil rakyat, dia jadi menteri besar, dia menjadi menteri, dia jadi naik presiden, dia naik jadi timbalan Perdana Menteri. Oleh kerana dia pernah timbalan Perdana Menteri dalam Barisan Nasional, merasa pula jadi Perdana Menteri. Dari mana dia naik tu? Daripada UMNO. UMNO dikatanya tunggang langgang, keluar daripada UMNO ibadah. Ya Allah, ngapa? Apa sudah jadi ni? Apa sudah jadi kepada dia ni? Saya nak jawab. Kalau keluar daripada UMNO ibadah, adapun UMNO itu ditubuhkan oleh orang tua-tua dulu, tujuan pertamanya ialah menegak, mengembang, mempertahankan agama Islam sebagai agama resmi negara. Berdosa ke kita masuk UMNO ni? Itu tugas UMNO. Barang siapa jadi ahli UMNO, barang siapa kacau Islam, UMNO kena ke depan. ISET dulu UMNO ke depan. LGBT UMNO ke depan. Kita saja berjuang. Raja diusik, UMNO ke depan. Orang lain tak. Tak payah tengok belakang tu. Kita lah berjuang. Kita punya cogan kata bersatu, bersetia, berkhidmat. Bersatu tu ada ayat Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu fi'il amar dalam bahasa Arab. Perintah. Apa perintahnya? Berpegang teguhlah kamu, ikatlah jalinan persahabatan pertalian kamu dengan ikatan tali Allah. Jangan ikat tali persaudaraan kamu dengan tali kontrak, tak dapat kontrak kamu meragam. Jangan ikat kerana nak pangkat, tak dapat pangkat kamu meragam. Maka ikatlah dengan tali Allah. Apabila ayat itu mengatakan wa'tasimu, hendaklah kamu
ikat persaudaraan, maka hukum bersatu padu itu wajib, fardu. Wala tafarraqu, wala waw lam alif itu kalau ada dalam satu tempat maksudnya jangan sekali-kali berpecah belah. Kalau jangan sekali-kali, bukan sekali, jangan sekali-kali, sekali pun tak boleh pecah belah, artinya haram pecah belah. Maka kita punya apa tadi kita kata bersatu, bersetia, berkhidmat. Calon ke? Calon, alhamdulillah calon sampai. Kita kena bagi calon bercakap. Ya, kita kena bagi calon cakap. Maka kita terus sajalah pengurusi mana? Pengurusi, kita terus bagi calon bercakap kerana beliau ada tugasan lain. Silakan.